Terlebih dahulu, saya ingin merapat sembah serta menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah mencemarduli merasmi mesyuarat penggal keempat Parlimen ke-14 pada 13 September lalu. Dua perkara penting yang telah dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Tuanku yang perlu diselesaikan demi kemaslahatan rakyat dan negara. Berusaha bersama-sama membasmi mengurangkan epidemik COVID-19 serta memulihkan kembali ekonomi negara dan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan dahulu dengan alam sekitar, pertanian lestari dan sumber asli. RUU Perhilitan dan RUU Perhutanan telah dirangka dan melalui prosesnya melebihi 3 tahun. Saya berharap dengan adanya persefahaman di antara kerajaan dengan pembangkang Pakatan Harapan 2 hari yang lepas, ianya dapat dipermudahkan dan dipercepatkan. RUU ini dah masuk 4 kerajaan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga kerajaan yang terkini. Jabatan, agensi ataupun perhilitan perhutanan pusat sepatutnya diberi hak bersuara secara rasmi untuk membantah atau tidak menyokong aktiviti manusia di dalam hutan sama ada dalam industri pembalakan ataupun pelombongan. Ini secara tidak langsung akan menjamin habitat asal haiwan liar dan mengurangkan konflik haiwan liar dengan manusia. Sekarang ini Jabatan Perhilitan sudah seolah-olah menjadi seperti syarikat Korea yang mengambil haiwan dari satu lokasi dan dilepaskan kepada satu lokasi lain. Di kesempatan ini juga saya memohon kerajaan memasukkan spesies polinator dimasukkan dalam senarai habitat dilindungi. Kawasan habitat asal, kawasan migratory, kawasan pembiakan juga dijadikan sanctuary haiwan liar kekal sepenuhnya. Memohon juga kerajaan pusat melalui Perhilitan Perhutanan JPSN, JPS dan JMG Alam Sekitar membuat kajian setiap tahun peruntukan yang dikeluarkan untuk membaiki sungai, jambatan, jalan raya serta tanah runtuh yang disebabkan oleh bencana, banjir, kepala air, pergerakan tanah yang diakibatkan secara tidak langsung oleh perubahan iklim yang aktiviti penerbangan balak dan pelombongan. Satu kajian saintifik secara ilmiah perlu dibuat dengan perbandingan hasil-hasil cukai, premium yang dikutip oleh negeri yang terlibat dengan pembalakan dan pelombongan. Perbandingan kos-kos ini penting bagi mengawal perubahan iklim, kos-kos membaik pulih infrastruktur dan juga bantuan kepada mangsa. Saya ingin juga bertanya kepada kerajaan yang telah melantik juru perunding daripada Amerika Syarikat, iaitu Boston Consulting Group, untuk mereka dan mendraft arah 7 negara dalam hal perubahan iklim dan Malaysia toward net zero. Tiadakah syarikat tempatan yang layak dan berapakah bayaran yang dibuat kepada syarikat ini? Memohon juga kerajaan membuat satu format panduan agar pengiraan pelepasan gas dalam metrik tan, iaitu greenhouse gas ataupun gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini bakal ditanggung oleh negara akibat kelulusan Foreign Direct Investment ataupun FDI oleh kerajaan dari bulan Mac 2020 sehingga kini. Apakah anggaran pengiraan pelepasan gas rumah hijau ini telah disertakan dalam rancangan net zero negara? Jika tidak, apakah pelan pemulihan yang telah atau dicadangkan untuk dilaksanakan? Justru itu, saya memohon kerajaan supaya melaksanakan skim bebas cukai kepada semua industri pembuat barangan eco-friendly untuk kegunaan tempatan dan juga kepada kilang-kilang yang mengamalkan konsep zero pollution, zero waste
minimum carbon footprint dalam pengambilan operasian harian. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memasuk sedikit berkenaan dengan pelombongan yang berlaku baru-baru ini di Tasik Chini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, ya, sama ada JMG pusat yang mengawal mengeluarkan lesen operasi pelombongan. Semasa lawatan saya sebagai Timbalan Menteri pada 6 Mac 2019, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berkata hanya ada satu kawasan pelombongan biji besi berlesen beroperasi dan akan tamat lesennya pada Oktober 2019. Tetapi pada Jun 2021 kita dikejutkan oleh berita pelombongan meliputi 40.51 hektar. Tuan Yang di-Pertua, saya penuh yakin seluruh warga Dewan Yang Mulia ini mungkin mengikuti perkembangan apa yang berlaku pada bulan Julai 2021 di Parlimen Raub, di mana selama kurang lebih 3 minggu sebanyak 15,000 pokok durian musangking yang berumur antara 15 hingga 18 tahun yang syarat dengan buah yang boleh dikutip hasilnya telah ditebang. Anggaran kerugian kasar pendapatan tahunan kepada petani melebihi 20 juta setahun. Cukai pendapatan, income tax mungkin boleh dikutip sekitar 24% hingga 28% daripada keuntungan ini. Negeri Pahang juga boleh mendapat hasil kutipan permit sementara dengan izin tapping right untuk 250 ekar ini. Dalam semakan saya, pada tahun 1948 sebelum merdeka, pejabat hutan ataupun yang dikenali ketika itu forest, Negeri Pahang ketika itu telah mengeluarkan permit sewa untuk 700 ekar bagi menanam halia di kawasan Bukit Tinggi yang berstatus hutan simpan. Walau ianya berstatus tanaman kontan yang kini sudah melebihi 73 tahun, mungkin sudah generasi yang kedua dan yang ketiga. Tindakan kurang cerdik dan kurang bertamadun ini telah merugikan rakyat, negara maupun negeri. Lebih-lebih lagi ianya dilakukan semasa epidemik COVID-19 yang cukup menderitakan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, permintaan pelbagai durian negara China pada tahun 2010-2017 naik purata 75% setiap tahun dengan bermula 16.2 ribu tan. Pada tahun 2017, ekspor pelbagai durian ke negara China berjumlah 330 ribu tan. Manakala permintaan 1% daripada penduduk negeri China adalah 350 ribu tan. Pada tahun 2018, permintaan naik 2 kali ganda, yakni 67% dari segi nilai tahunan. Tahun 2018 nilainya 10 bilion renminbi dalam duit Cina. Justru itu saya merayu campur tangan kerajaan pusat melalui jabatan agensi tertentu dapat membantu petani-petani sektor durian ini supaya boleh berdaya saing dan juga menyumbang hasil mereka. Durian juga boleh dijadikan salah satu tanaman alternatif untuk menggantikan kelapa sawit. Dengan membantu pekebun kecil, petani kampung tradisi supaya durian kampung premium musangking dapat dieksport ke luar negara walaupun berskala kecil. Dengan adanya hub sejuk beku durian, mereka dapat menyimpan stok, branding, proses produk hiliran dan meluaskan pasaran antarabangsa dengan standard food grade antarabangsa. Penjelasan sedikit, Raub. Baik baru. Sikit. Okay. Ya, terima kasih. Saya meminta, terima kasih Tuan Speaker. Saya minta penjelasan YB Raub tentang tindakan. Tadi YB Raub cakap tentang tindakan yang oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Saya nampak bahawa penyelesaian boleh mencari penyelesaian secara menang-menang, win-win. Dan petani diberi pemutihan, ya,
Lepas itu kerajaan negeri boleh mendapat cukai tanah dan cukai income tax dan sebagainya. Ya, dan petani dibuat regulation yang lebih ketat supaya in future tak ada land clearing anymore, tetapi yang sudah land clearing itu membuat pemutihan dan buat regulation yang ketat supaya petani pun boleh cari makan, kerajaan boleh dapat cukai dan boleh pelihara alam sekitar. Apa pandangan Wabi Rab? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya setuju apa yang dikatakan. Tolong masuk dalam ucapan saya. Kerajaan pusat boleh melabur membina kilang sejuk beku untuk petani-petani kecil supaya ianya seragam dapat menjimat kawasan, tidak membazir pelaburan kerana kilang sejuk beku ini hanya digunakan 2 kali musim setahun. Ianya tidak mengganggu permintaan setempat kerana banyak kilang sejuk beku diwujudkan. Dapat menjaga standard serta kualiti antarabangsa bagi industri kecil serta nama baik durian Malaysia. Secara tidak langsung, ia dapat menjana ekonomi setempat, menambah pendapatan pihak kerajaan negeri. Memperluaskan industri hiliran yang berasaskan durian seperti jus durian, biskut durian, tepung durian, kuih muih dan masakan. Seterusnya, ia dapat juga menarik pelancong dari berbagai negara. Ia akan menjadi pemangking kepada hub sektor agroturism. Dari sudut alam sekitar, dapat mengekalkan kehijauan, mencegah hakisan dan dianggap salah satu pokok hutan yang boleh hidup beratus tahun dan juga kalau dibandingkan dengan kelapa sawit. Daripada segi biologi pula, ia dapat menstabilkan sistem penyeluapan di mana satu pokok yang berdiameter 30 inci dapat menjalankan proses penstabilan sistem alam sekitar semula jadi. Dengan menjedut air sekitar 100 hingga 150 liter air sehari, bayangkan jika ada berapa juta ekar pokok durian. Semasa hujan lebat melampau, pokok durian akan menjedut lebihan air daripada muka bumi dan disimpan dalam pokok. Selepas proses fotosintesis berlaku, lebihan air akan dikeluarkan melalui ruang udara di setiap daun. Maka ia akan menstabilkanlah ekosistem menjana wap air yang berkualiti di ruang udara. Tuan Yang Betul, saya ingin menyentuh sikit berkenaan dadah. Dalam sepanjang pandemik COVID ini, kejadian membunuh diri naik mendadak. Sebanyak lebih daripada 1,708 kes kejadian sepanjang pandemik ini atau purata melibatkan 93 kehilangan nyawa setiap bulan. Sebab utama kejadian ini adalah disebabkan oleh depresi akibat terkurung lama, keuangan, hilang punca pendapatan, perselisihan rumah tangga dan juga penyalahan guna dadah. Tarian sokongan Pekososial, KKM, KPMKM dan NGO yang ini pengasih yang memberi sokongan Pekososial meningkat sebanyak 5 kali ganda daripada biasa. Teras utama yang perlu diperbaiki adalah meminda Akta Dadah Berbahaya 1952 dan 1983, undang-undang lama ya. Perkara ini telah berulang kali diperkatakan namun tidak ada tindakan yang membawa kepada sebarang perubahan. Saya mencadangkan supaya diwujudkan satu komuniti khas bagi melihat serta memperhalusi perkara ini untuk dibawa ke Dewan Yang Mulia ini. Selain itu, kita juga perlu mengurangkan bekalan dadah haram. Undang-undang kita sudah cukup keras, namun isu integriti rasuah telah menggagalkan isu bekalan dadah haram. Kita lihat pada 2 tahun berturut-turut lepas tangkapan yang begitu besar yang telah termasuk anggota penguatkuasa juga terlibat. Kita perlu melihat kepada modal negara yang dapat mengawal perkara ini. Mereka menggunakan kaedah pendekatan kesihatan awam, public health, oleh kerana terbukti atau bahawa penagihan dadah adalah satu penyakit. Menurut WHO, penagihan adalah kronik dan penyakit yang berulang. Boleh tambah sikit masa lagi? Ada sikit. Satu minit Yang Berhormat. Cadangan saya adalah supaya kerajaan menyalurkan bantuan kepada mereka yang tampil secara sukarelawan dan menyalurkan sumbangan sewajarnya supaya dapat menjalankan rawatan serta pemulihan dadah NGO. Izinkan saya juga masuk untuk ekonomi ya, SME.
berkenaan dengan sumber tenaga boleh baru dengan izin renewable energy. Polisi renewable energy perlu dirombak untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain. Malaysia ketinggalan di belakang daripada negara-negara lain. Salah satu sektor agak perlahan ialah pelaksanaan kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik di atas jalan raya, terutama penggunaan basikal elektrik dan kereta EV dan bas. Ini sudah pun dibincangkan bertahun-tahun, tetapi masih tiada polisi yang jelas untuk pelaksanaan yang segera. Kekurangan inisiatif kepada individu pemilik rumah untuk menggalakkan mereka memasang bumbung solar, penggalakan seperti pengurangan cukai pendapatan supaya duit itu dapat digunakan bagi pemasangan bumbung solar akan membantu mempercepatkan pemilik rumah untuk memasang bumbung solar. Sebagai agensi sedar, sepatutnya menyediakan cara-cara yang berkesan untuk menggalakkan pemasangan bumbung solar kepada pemilik rumah penjanaan kuasa sendiri. Kita sepatutnya mensesuaikan penggunaan ruang bumbung bagi jumlah pemasangan solar setaraf dengan pembesaran pengembangan kita dalam skala sistem solar yang besar ini. Skala solar yang besar 1,000 megawatt telah dilaksanakan pada tahun lepas di bawah LSS 4 oleh Suruhanjaya Tenaga, tetapi jumlah kawasan untuk tujuan ini telah ditapis dan dikurangkan. Kerana ia bukanlah cadangan yang bernas. Ia akan menyebabkan lebih banyak masalah yang bawa kepada perubahan iklim dan perancangan pengurangan jejak karbon yang tidak baik. Yang Berhormat, lebih pada 1 minit dah. Sikit lagi. Jutaan ekar tanah peladangan Yang telah... Berhormat, ramai nak bahas. Okey. Kesian dia Jadi orang. saya kata itu saja, saya menyokong Titah.